Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya dah buat second dose vaksin Sinovac Clan. Mengikut kajian saya tak ada yang sudu melekat lah. Sudu tak ada melekat. Tapi bila saya buka wallet, banyak duit melekat dalam ni tak keluar-keluar. Banyak duit melekat. Satu punca dia sebab highway pun tak buka, sepadan pun tak buka, kedai pun tak buka. Jadi duit banyak melekat dalam ni. Itu kelebihan kita ambil vaksin. Okay. Keduanya, atas nasihat doktor, tambahkan vitamin C. Jadi hari ni kita melekat kat pokok manggis. Buah manggis buah manggis. Saya dah belasah tadi. Buah rambutan pun ada. Tak ada masalah. Kena vaksin boleh makan rambutan. Banyak benda lah yang kita buat makan vaksin ni, makan suntik vaksin ni. Sebenarnya tu tak ada masalah. Suntik je. Tawakal je pada Allah. Tadi daripada makan vaksin ni, saya baru belasah durian ni. Berapa biji ni? Berapa biji Maya? 3 biji. 2 biji. Ni durian kampung. Durian kampung. Member bagi free. Dia kata banyak ladang, gugur, bagi free je. Tak payah bayar. Walaupun nak beli ramai. Okay. Jadi jangan percayalah vaksin-vaksin ni. Kalau boleh telan rokok sampai 3-4 kotak. Yang bukan Muslim tu boleh minum bir sampai 3-4 ten. Boleh minum tuak. Vaksin ni 0.5 0.5 tak ada masalah. Sihat walafiat. Tak ada demam, tak ada apa. Alhamdulillah. Jadi besok saya nak vaksin lagi lah. Kan? Vaksin lagi. Kali keempat ke kali ketiga ke empat ke enam pun tak apa. Sebab ialah kita kan layan. Tak tahulah pemerintah yang mangang ni. Kan? Langgar agung, langgar yang di-Pertuan Agong. Memalukan PAS. Kita harapkan PAS. Tapi PAS sendiri Melayu yang langgar agung. Macam mana tu? Kita berjuang agung. Hormat perlembagaan. Setia kepada raja dan negara. Kita harapkan parti PAS. Tapi PAS yang langgar agung. Macam mana tu? Jadi kita kena balik kepada asal. Tengok perkembangan dunia. Malaysia ni complicated betul sungguh Melayu dia. Pepatah kata Yahudi, kalau fighting politik dengan orang Melayu ni sampai kiamat tak habis. Pusing sana, pusing sini, pusing situ. Sampai bila-bila tak habis. Yang habis ITO saya ni. Man, ITO satu lagi Man. Okey. Ayah. Jadi kalau nak pergi vaksin tu pergi vaksin je. Lepas tu kencing lah. Macam mana air Buang lah 0.5. Hang cerita 0.5 masuk badan takut. Tak ada benar, tawakal je pada Allah. Kan? Contohlah. Saya pergi vaksin dalam 20 minit siap. 20 minit siap. Tak ada masalah. Tapi yang saya peliknya, bila second dose ni, mereka macam tak campur first vaksin tu dengan second vaksin. Walaupun Sinovac. Sebab saya tunggu tadi dekat setengah jam, dah beratur kat kaunter point 1. Setengah jam tunggu. Sebelum start daftar untuk vaksin nombor 2, mereka clearkan semua vaksin yang pertama tu, yang first dose. Untuk second dose tu, mereka bagi macam different batch. Saya pun tak pasti kenapa. Kan vaksin ni sama je pun. Tapi mungkin nombor 2 ni, lepas ni kita IQ saya naikkan jadi 300 ke, tak tahulah kan. Harap-harap bila IQ saya naik ni, baguslah saya. Kan? Untuk kerja saya, boleh kira matematik laju sikit ke apa. Statistik lagi tera ke. Itulah. Kita sekarang ni vaksin. Lepas kena vaksin, doktor kata lepak rumah. Lepak kedai ke. Tapi kedai tak buka, kita lepak kat taman lah. Okay. Kita enjoy tengok ikan, tengok ayak semua. Ada kawan saya takut ambil vaksin. Dah tua, takut mati, PF tak habis lagi. Itu yang takut ambil vaksin. Kan, macam kita ni kira muda lagi lah. Bawah 50 muda lagi lah. Kan. Tapi tak ada sudu-sudu melekat ni lah. Yang melekat, duit melekat sebab sepadan tutup, tol tutup, kedai makan tutup, jadi tak banyak duit habis. Border tutup. Border tutup, duit tak banyak. Itulah kelebihan ambil vaksin. Walaupun highway tak buka, tapi masih lagi duit tebal lagi. Bolehlah belanja tertarik seorang dua. Kan? Itu dah. Jadi jangan takut ambil vaksin. Ayak saya 0.5 tak ada masalah. Kan?
Kita lantak juga 3-4 bakul tak ada masalah, lagi kuat daripada vaksin. Kan? Malam-malam makan tom yam apa semua. Tak ada masalah. Cuma masalah kita sekarang ni parlimen lah. Parlimen dah macam Planet of the Apes. Ada kata itu, ada kata ni. Pembangkang kata itu, pemerintah kata itu. Tapi itulah saya malulah bila PAS sendiri, wakil PAS, Menteri Bahagian Undang-Undang membuat pelanggaran hukum negara. Dia bising rakyat langgar SOP, langgar sana. Tapi dia langgar agung. Lagi dahsyat. Itulah, tapi saya dah kata, sekarang parlimen dah kawasan so-called kawasan PKPD. So saya tengok kat parlimen tu orang berpeluk sana, berpeluk sini, turun lift, berpeluk bahu. Kongres sana, kongres sini. Kat lobi parlimen, tak jaga SOP. Tak pula kena saman. Kan? Kita nak makan durian pun sembunyi-sembunyi. Seorang-seorang pergi kebun. Timbalan speaker makan durian ramai-ramai lagi. Kan? Lepas tu pergi homestay. Enjoy. Bagus betul timbalan speaker kita Kan? Kita, itulah Malaysia baru. Paling susah saya nak kata sekarang ni, saya harapkan surat terbuka Dr. Mahathir pasal Majlis Pemulihan Negara tu dilaksanakan. Sebab saya tengok semua nama-nama yang dicadangkan tu sangat power, sangat berkecuali. Tidak ada ahli politik, tapi adalah 2-3, ada Syed Saddiq, ada Azalina Osman, dan beberapa well-known person. Tetapi majoriti adalah bukan ahli politik. Dan paling saya suka Cik Dek kata bagi pegawai tentera, pegawai polis ni sebagai pegawai untuk melaksanakan perintah-perintah. Saya dari dulu setuju tentera-tentera ni dibagi kuasa penuh di bawah satu pentadbiran untuk mengeluarkan strategi pemulaan. Seperti kata pengarah kesihatan Angkatan Tentera Malaysia, apa yang mereka plan tidak dilaksanakan oleh kerajaan. Apa yang dilaksanakan kerajaan adalah untuk kepentingan politik mereka, tanpa memikirkan bahawa rakyat di bawah ni sangat susah. Saya sendiri membantu rakyat, membantu kawan-kawan. Sudah 2 bulan mereka tak ada kerja. Pekerja-pekerja industri yang status kontrak ni, mereka tak ada gaji. Mereka tak ada gaji, tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi mereka ni yang tak ada gaji dekat 3 bulan dah. Daripada Sabah, daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Pahang, daripada KL sendiri, mereka ni tidak ada bantuan-bantuan makanan yang sampai kepada mereka. Dan mereka ini adalah kategori-kategori yang di luar radar lembaga zakat, lembaga zakat setiap negeri, kerana mereka ini sebelum ni bekerja dan mereka ini tidak berdaftar di lembaga zakat. Dan mereka ini adalah bukan orang yang suka meminta-minta, tetapi kalau dah 2 bulan tak ada kerja, tak ada gaji, duduk jauh, duduk Sabah sana daripada Sarawak, tak ada family di sini, duduk sama-sama bujang, semua tak kerja, mereka nak makan apa? Mereka makan apa? Ada Roger lah manager. Mana manager boleh bantu, dia bantulah. Kan? Satu lagi PKPD. Kawasan-kawasan PKPD di kawasan Kawat Berduri. Saya tanya sendiri di kaunter-kaunter PKPD, di kawasan-kawasan Kawat Berduri, mereka hanya bagi bantuan hari kedua. Beras 10 kilo, tepung, minyak masak, telur, mungkin Maggi, makanan segera. Tidak ada apa-apa lain. Bahan mentah. Sekadar bahan mentah. Tapi hari ketiga, keempat dan seterusnya tidak ada. Hanya bergantung kepada NGO-NGO. Itu pun kalau NGO-NGO itu terbuka untuk menghantar bekal-bekal makanan. Tetapi malangnya masih ramai lagi yang WhatsApp saya minta bantuan. Tapi saya pun dana terhad. Dana saya adalah dana kolektif daripada kawan-kawan, sahabat handai, rakan-rakan lama, rakan-rakan perniagaan. Dan mereka inilah yang menyumbang bertantan kepada saya. Tapi tidak cukup. Sebab terlalu lama mereka tidak ada kerja, darurat, kena buat RTK, kena buat vaccination. Jadi mereka ni pun nak keluar pun tak ada duit. Bukan kata mereka saja,
mereka tidak dapat menghulur wang kepada keluarga-keluarga mereka di kampung, yang di mana mereka ini juga memerlukan perubatan harian. Ini nak beli Panadol pun tak ada duit. Mak bapak yang ada darah tinggi, ubat darah tinggi pun tak boleh nak beli. Anak tak hantar duit sebab anak sendiri tak ada duit. So macam mana kita nak hidup macam ni? Lagu ni saya rasa baik batalkan semua perintahan, bagi tentera jaga, bagi MPN di bawah kuasa Majlis Raja-Raja, pindahkan SPRM di bawah Majlis Raja-Raja, pindahkan polis tentera di bawah Majlis Raja-Raja, pihak-pihak berkuasa di Majlis Raja-Raja, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS letak di bawah Majlis Raja-Raja. Bukan apa, bila semua di bawah Majlis Raja-Raja, jadi tidak ada ahli politik yang mampu menggunakan mereka ini untuk kepentingan politik, menekan ahli-ahli politik pembangkang ataupun sebagainya, menentang golongan muda, dan bukalah perdebatan terbuka supaya muncul pemuda-pemuda baru di Malaysia ini untuk menjadi ahli-ahli politik. Ini tidak. Ahli politik main dengan wang. Tak ada wang tak pacak bendera. Tak ada wang tak jalan. Tak ada wang tak nak pilih. Sebab kita dah dimanjakan dengan segala-galanya wang. Okay? Kalau dulu kita nak jadi ahli politik, orang kayu basikal pergi Stadium Negara. Orang gadai barang kemas bantu ahli politik. Sekarang semua nak jalan pakai duit. Ulur duit. Jadi sampai bila nak tumbuh pemimpin? Pemimpin muda. Succession planning tak ada. Jadi ingatlah rakyat Malaysia, saya ni dah lama kerja industri. Orang susah. Kita sendiri pun alhamdulillah nasib baik gaji jalan, bolehlah bantu kawan-kawan keluarga yang susah. Jadi kita kali ni kalau boleh menteri-menteri yang dah tua ni berhenti. Bagi orang muda. Jangan tekan mereka dengan duit yang hampa dah. Okey? Ini tidak. Asyik menteri tu tukar ni. Lompat sana, lompat sini macam kata. Hampa rakyat pilih ikut parti yang mereka suka. Lepas mereka pilih, hampa lompat parti lain. Patut itu kan namanya celaka namanya tu. Kan? Berpaling tadah. Treason. Hampa parti rambutan menang. Bila kalah sikit, lompat parti durian. Apa cerita? Tak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan kepada apa yang diperjuangkan. Hampa ceramah politik atas parti ini, masuk kerajaan jadi parti lain. Pintu belakang kah, pintu tepi kah, sama je. Okay? Jadi bagilah peluang orang-orang muda ni untuk bertanding secara bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada pembelian ahli politik. Ini sampai nak pilihan raya, berbeg-beg duit sampai. Bagi kat situ, bagi kat sini. Mana dapat duit? Sebab tu bila pakai duit ni, ahli politik main bisnes. Bila main bisnes, timbullah rasuah. Projek itu dia punya, projek itu dia punya. Kan? Ini yang tangkap ikan bilis. Pegawai daerah, 60 syarikat. Itu kecil tu. Ahli politik lagi besar. Jadi ingatlah, untuk kepentingan masa depan, bagilah peluang rakyat muda bertanding dengan bebas, menubuhkan parti-parti politik secara bebas, termasuk di bawah rukun-rukun dan perlembagaan negara, termasuk di bawah rukun negara. Ada batas-batas yang kita tentukan, tetapi tidak ada kawalan dari segi hasad dengki pihak berkuasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.